Assalamualaikum, nama saya Aisyah. Saya akan membentangkan kertas kerja PBS 2223 mengenai Ba'i Al-Salam. Takrif Ba'i Al-Salam dari segi bahasa ialah salam atau salam, iaitu mendahulukan. Manakala menurut istilah syarak pula, jual beli ialah sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz salam atau salam. Jual beli salam merupakan salah satu jenis kontrak jual beli yang dibenarkan. Ianya dibenarkan disebabkan oleh ia dikecualikan daripada kategori menjual barang yang tidak wujud. Menjual barang yang tidak wujud adalah tidak sah. Namun begitu, jual beli salam ini diberikan pengecualian kerana manusia memulakan jual beli menggunakan kaedah seperti ini. Rukun dan syarat Ba'i Al-Salam ada 4. Yang pertama ialah pihak yang mengikut kontrak, iaitu pembeli dan penjual. Pembeli merupakan orang yang mementingkan wangnya terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendakinya. Dalam istilah Arab, pembeli dikenali sebagai muslim. Penerima pula merupakan orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan ataupun ini sebagai muslim alaih. Pembeli dan juga penjual ini terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan kepada pembeli dan juga penjual dalam kontrak jual beli, iaitu balik, berakal, sukarela dan sebagainya. Dan tidak dikenakan syarat yang boleh dilihat. Oleh itu, orang yang punya masalah penglihatan iaitu buta sah melakukan jual beli Al-Salam, tetapi tidak boleh melakukan jual beli seperti yang telah kita maklumi. Ini disebabkan oleh dalam jual beli telah mensyaratkan kedua-dua belah pihak melihat barang yang dijual, sementara di dalam jual beli Al-Salam, barangan tersebut hanya menyatakan sifat-sifatnya sahaja. Oleh itu, sifat-sifat ini boleh diketahui dengan cara mendengar tanpa melihatnya. Manakala ketika menerima pula, orang yang mempunyai masalah penglihatan boleh mewakilkannya kepada sesiapa sahaja yang dipercayainya bagi memastikan wujudnya sifat-sifat yang dinyatakan. Seterusnya, kontrak ialah penawaran dan persetujuan atau disebut sebagai ijab dan qabul. Yang ketiga ialah modal. Modal merupakan sebuah bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Terdapat beberapa syarat bagi melaksanakan proses jual beli ini. Yang pertama ialah jumlah serta bentuk pembayaran mestilah telah dimaklumi oleh kedua-dua belah pihak. Yang kedua ialah penyerahan modal oleh pembeli dan penerima modal oleh penjual perlu dalam masa kontrak, iaitu sebelum mereka berpisah secara fizikal kerana penyerahan ini adalah objektif asal dalam jual beli salam. Jika tidak berlaku penyerahan tersebut, bermakna tidak terjadilah kontrak jual beli salam. Oleh hal yang demikian, ia berubah kepada menjual hutang dengan hutang yang tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Yang keempat ialah barangan yang ditempah. Barangan yang ditempah iaitu barangan yang dijual di dalam kontrak. Penjual mestilah berjanji untuk menyerahkan barangan yang ditempah kepada pembeli sebagai timbal balik modal yang dibayar sebagai bayaran yang didahulukan. Terdapat beberapa syarat yang sudah ditetapkan. Yang pertama ialah barangan tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifatnya. Yang kedua ialah barangan yang ditempah tersebut mestilah dikenal pasti jenisnya, kualitinya, jumlahnya dan sifatnya oleh kedua-dua belah pihak. Yang ketiga ialah barangan yang ditempah mestilah tidak bercampur aduk dengan pelbagai barangan yang berlainan jenis dengannya. Yang keempat ialah barangan tersebut hendaklah diperhutangkan, iaitu barangan dalam tanggungan zimmah yang hanya dinyatakan sifat tanpa merujuk kepada barangan tertentu. Yang kelima ialah barangan tersebut mestilah mampu diserahkan berdasarkan tempoh dan jenis yang telah ditetapkan. Yang keenam ialah tempoh penyerahan barang yang telah ditempah mestilah ditetapkan. Tempoh penyerahan perlu dihadkan pada tempoh tertentu yang telah dipersetujui bersama. Yang terakhir ialah tempat penyerahan barang yang telah ditempah juga perlulah ditetapkan. Jika tempat tersebut sesuai untuk membuat penyerahan dan penghantaran dan tidak membabitkan pelanjaan,
tempat itu boleh dijadikan sebagai tempat penyerahan barang tersebut. Seterusnya ialah kontrak jual beli tempahan. Kontrak jual beli tempahan merujuk kepada sesuatu tindakan dengan meminta seseorang yang mempunyai kemahiran supaya membuat sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu yang berkait dengan kemahiran yang dimiliki oleh orang tersebut. Manakala bahan yang digunakan mestilah disediakan oleh orang yang menghasilkannya. Kontrak jual beli tempahan juga menjadi pendapatan di kalangan fuqaha. Jika kontrak jual beli tempahan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan perlu dipenuhi dalam jual beli al-salam, iaitu spesifikasi barang tersebut dinyatakan secara jelas, bahan yang digunakan sewaktu proses pensiapan barang tersebut juga mestilah dinyatakan secara jelas. Selain itu, tempoh penyerahan juga perlulah dinyatakan. Pembayar juga perlu diserahkan pada ketika kontrak dimertai di samping syarat-syarat lain juga. Jika kesemua syarat tersebut dipenuhi, kita boleh sahkan kontrak tersebut sebagai kontrak jual beli al-salam walaupun hanya menggunakan lafaz jual beli sewaktu kontrak dijalankan. Hal ini disebabkan oleh di dalam soal kontrak, perkara yang diambil kira ialah niat dan apa yang tersirat dan bukan bergantung pada lafaz yang kelihatan. Kontrak yang tidak memenuhi syarat jual beli al-salam sering berlaku pada hari ini, terutama di dalam masalah ketika penyerahan modal, iaitu harga barangan yang ditempah ketika menyetujui kontrak tersebut. Kebanyakan penempah hanya membayar sebahagian daripada harga yang telah ditetapkan kepada pembuat ketika membuat tempahan. Ada juga yang tidak membuat sebarang pembayaran sewaktu membuat penempahan tersebut. Setelah itu, penempah tersebut akan membuat bayaran secara angsuran atau membayar sekaligus sewaktu barangan tempahan tersebut sudah siap. Hal seperti ini sering berlaku oleh masyarakat kita. Amalan seperti ini sama sekali tidak dikira sebagai jual beli al-salam. Jadi, jual beli ini tidak sah menurut ulama mazhab al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Namun demikian, para ulama mazhab Hanafi membenarkan kontrak ini seperti mana yang sering dilakukan serta diamalkan oleh orang ramai kerana ianya mengambil kira keperluan orang ramai. Jadi, dengan syarat kontrak yang telah dijelaskan, menyatakan segala tentang barang yang ditempah yang tidak dijelaskan secara terperinci yang mungkin boleh menimbulkan pergaduhan antara kedua-dua belah pihak. Oleh hal demikian, tidak salah jika kita menerima pandangan daripada ulama mazhab Hanafi. Hikmah bai al-salam yang kita dapat perolehi ialah dalam proses jual beli al-salam ialah jual beli al-salam dibenarkan dalam Islam kerana jual beli al-salam ini menjadi suatu keperluan kepada manusia dalam melakukan akad jual beli. Seterusnya ialah dengan cara jual beli al-salam juga dapat memudahkan satu pihak mendapat modal terlebih dahulu daripada satu pihak lain untuk menyiapkan barang yang dihendakinya. Selain itu juga, cara seperti ini dapat membuka laluan agar wang ini boleh dimanfaatkan menurut tujuan asal kerja lainnya, iaitu menjadi landasan kepada kehidupan manusia dalam melakukan jual beli al-salam. Akhir sekali, jual beli al-salam juga mampu mengelakkan berlakunya kesan buruk akibat jual beli barangan yang tidak wujud lagi. Itu sahaja. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah bai al-salam membawa maksud pembelian barangan yang akan dikirimkan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli, manakala pembayaran hendaklah dilakukan setelah barangan tersebut diperoleh. Syarat-syaratnya mestilah dipatuhi, iaitu mengetahui terlebih dahulu jenis, kualiti dan hukum pembayaran awal haruslah di dalam bentuk wang. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.